Bismillahirrahmanirrahim. Seawal Nabi Adam dicipta, saat itulah penerokan ilmu bermula. Dengan membaca segala petanda yang Maha Esa, maka terbinalah kepemimpinan manusia. Sekarang apresiasi buat juragan pembawa acara, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, di kehormatan seterusnya, saudara-saudari pemakir revolusi negara. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sidang penonton penuh santun, peristiwa 13 Mei 1969 terjadi duka buat semua di saat pertelingkahan dan pergaduhan kaum yang tidak henti mencapai titik tolaknya. Tiada siapa sangka betapa tragis, ngeri dalam sejarah apabila pertumpahan darah dan kacau bilau yang berlaku di negara kita hampir saja membawa kepada kehancuran. Namun, hilang gelap terbilah terang. Fajar 31 Ogos 1970, kita bangkit semula di bawah 5 prinsip rukun negara. Hadirin, secara literal dan konseptualnya, rukun negara dapat ditakrifkan sebagai satu ideologi menjadi teras perpaduan dan gagasan kebangsaan Malaysia yang dibentuk pada 31 Ogos 1970 bertujuan bagi mengacu kemenjadian masyarakat yang bersatu padu. Terdapat 5 ideologi menjadi tonggak perpaduan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang, dan manakala yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Menurut kitab sejarah, pada saat 13 Mei 1969 membenam dan membunuh umat yang mendiami di negara kita, kita seakan hilang pedoman betapa negara kita dibuka dengan nilai perkongsian dan bukan kepentingan. Bagai pahlawan yang pantang didatangi musuh, umat lain terus membuka pencak silat. Natijahnya 1.500 nyawa menjadi taruhan atas keegoan dan menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Pemuda-pemuda harapan bangsa, tirai pragmatik berteraskan prinsip rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Di negara kita, rakyat dan raja mempunyai ikatan yang sangat rapat, bagai air di cincang takkan putus. Dalam konteks perhubungan rakyat dan raja, rakyat harus mencurahkan taat setianya kepada raja, manakala raja atau pemerintah harus memberi perlindungan kepada negara dan seluruh rakyat jelata. Hubungan timbal balik ini meletakkan asas kesetiaan tidak berbelah bahagi dalam kalangan masyarakat, lantas membentuk semangat kebangsaan yang dapat menyatu padukan masyarakat yang berbilang kaum. Akan tetapi, masih ramai yang salah sangka tentang kedudukan raja di Malaysia. Lebih menyedihkan lagi, ada yang beranggapan bahawa sistem beraja hanya simbol semata. Pada 20 Julai 2020, kita telah digemparkan dengan satu berita di mana terdapat segelintir rakyat marhaen yang biadab dan berani menconteng yuran di Pertuan Agong dengan cap merah. Perilaku sebegini tidak wajar, biarkan, mahupun dimaafkan. Jangan sampai mereka beraja di mata, bersultan di hati, supaya pengkhianatan segitu dan raja Mendeliar tidak berulang kembali. Hadirin pencetus umat sekalian, tirai pragmatik seterusnya, keluhuran perlembagaan, kuasa mutlak tertinggi negara. Perlembagaan merupakan prinsip asas yang dapat menentukan cara sesebuah negara itu diasaskan atau diperintah, seperti yang termaktub dalam undang-undang negara, adat dan peraturan yang lazim digunakan pakai. Kuasa perlembagaan Malaysia malah mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong, Jemaah Menteri, Parlimen dan Mahkamah. Pendek kata, perlembagaan yang mulia dan luhur itu wajarlah menjadi tempat yang ketiga sekaligus menjadi salah satu elemen penting dalam prinsip rukun negara. Saudara, cuba sejenak kita hayati dan merungkai rahsia konsep umar yang telah diterapkan dalam Piagam Madinah dan dikubal oleh Nabi Muhammad SAW. Uniknya, terdapat 24 fasal yang berbaki daripada 47 fasal. Kandungan Piagam Madinah membicarakan tentang hubungan umat Islam
satu perlembagaan yang utuh dan teguh, kita hari ini tenang duduk semeja, bergelak mesra dan bergaul ibarat sebuah keluarga yang bahagia. Namun, maukah kita menjadi seperti empire Kesultanan Melayu Melaka? Empire yang suatu ketika dahulu gah di persada dunia akan kehebatan serta kebijaksanaan pemerintah mentadbir negerinya, malah dikeruni empire-empire yang lain. Namun, disangka panas hingga ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Akhirnya, empire yang gila gemilang ini runtuh menyembah bumi. Dek kerana lena dibuai mimpi. Peristiwa ini hendaklah dijadikan tauladan agar peristiwa tersebut tidak berulang kembali. Hadirin yang dimuliakan, kata orang Tak kenal maka tak cinta. tapi cinta itu buta. Maka ayolah kita bersama-sama menggembling tenaga Berganding bahu mempertahankan kedaulatan tanah air kita. agar tidak mudah dicerobohi anasir-anasir luar. Ingatlah, pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sesangka, Pecah sebiji, pecah semua. Kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Tuntasnya tepuk dada, jangan tanya selera. Tapi tanyalah Minda, akhir kalam bagi menutup wasilah perjuangan pada hari ini akan kami akhiri pidato dengan serangkap pantun. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato menjadi berkah untuk lantera di alam bangsa. Sekian Pemidato Bestari.